Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung pelajaran untuk bab 6. Tajuk hari ini 6.4 pengiraan kos penggunaan elektrik. Hasil pembelajaran ada dua. Yang pertama mendefinisikan maksud kecekapan tenaga dan yang kedua menyenaraikan contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Dapat dirumuskan mengikut pengiraan berikut. Kecekapan tenaga sama dengan tenaga output yang berfaedah dibahagikan dengan tenaga input yang dibekalkan darab dengan 100%. Kita tengok mentol ini. Ada beberapa jenis mentol. Mentol ini menggunakan 10 watt. Yang ini 20 watt. Yang ini 100 watt. Dan yang ini 100 watt. Kita tengok kecerahan setiap mentol. Mentol mana yang paling cerah? Mentol mana yang paling cerah? Kalau kita tengok, mentol yang paling cerah adalah yang di sini. Mentol mana yang menggunakan tenaga yang paling banyak? Ada dua mentol yang menggunakan 100 watt. Tetapi mentol mana yang menggunakan tenaga paling sedikit? Mentol yang ini. Tapi kalau kita tengok yang paling cerah adalah yang menggunakan tenaga yang paling sedikit. Maka mana mentol yang paling cekap? Kalau kita sebagai pengguna, kita akan pilih mentol yang terang tapi menggunakan tenaga elektrik yang sedikit. Jadi sebagai contoh kita tengok pengiraan ini. Gambar foto 6.16 menunjukkan sebiji mentol berfilamen menyala. Berapakah kecekapan tenaga bagi mentol tersebut? Tenaga input yang dibekalkan adalah 100 joule. Sementara tenaga output yang berfaedah dalam bentuk cahaya adalah 8 joule. Manakala 92 joule tenaga output dibazirkan atau tidak berfaedah dalam bentuk haba yang dibebaskan ke persekitaran. Jadi kita boleh kira iaitu tenaga output bahagi dengan tenaga input. Output di sini hanyalah 8 joule sementara input yang dibekalkan adalah 100. Apabila kita darab dengan 100%, kita akan dapat hanya 8% sahaja. Maksudnya, mentol ini hanya mengubah 8% sahaja tenaga yang dibekalkan menjadi tenaga cahaya. Maksudnya juga mentol ini kurang cekap. Kita tengok kepada beberapa teknologi berkonsepkan kecekapan tenaga. Berikut merupakan inovasi berkaitan dengan lampu. Yang mula-mula dulu adalah lampu berfilamen. Struktur binaannya begini. Di tengah-tengahnya ada satu filamen. Kecekapan tenaganya, tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya adalah lebih kurang dalam 10% sahaja. Maksudnya, tenaga elektrik yang dibekalkan 10% sahaja menjadi tenaga cahaya, selebihnya akan menjadi tenaga haba. Lampu yang kedua adalah lampu jimat tenaga, Compact Fluorescent Lamp ataupun CFL. Struktur binaannya kalau kita nampak sini berlingkar-lingkar. Dan tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya adalah dalam 50%. Daripada 100% input, 50% akan menjadi tenaga cahaya, sementara 50% lagi akan bertukar menjadi tenaga haba. Lampu yang terkini adalah lampu LED. Lampu LED di mana tenaga elektrik maksimum yang ditukarkan kepada tenaga cahaya adalah 90%. Jadi cuma 10% yang akan menjadi tenaga haba. Oleh itu, kalau kita sebagai pengguna, kita akan pilih lampu yang boleh menerangi satu kawasan tetapi tidak memanaskan kawasan tersebut. Maka sebab itulah kita akan lebih memilih lampu LED. Bagaimana pula dengan dia punya jangka hayat? Jangka hayat merujuk kepada bila mentol itu boleh rosak. Jadi kita tengok, ini adalah keajaiban dalam sains. Penggunaan mentol berfilamen lazimnya dapat tahan selama lebih kurang 1000 jam. Untuk lampu berfilamen 1000 jam sahaja. CFL 8000 jam, maksudnya kita boleh pasang dia selama 8000 jam baru dia akan rosak. Dan LED pula 20000 hingga 50000 jam.
lampu LED 20,000 hingga 50,000 jam. Jadi maksudnya yang mana yang lebih cekap tenaga iaitu lampu LED. Okey, bagaimana kita mau melihat kecekapan sesuatu alat elektrik? Kita tengok kepada label ini. Okey, label ini dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga, di mana peralatan elektrik dilabel dengan beberapa simbol. Okey, simbol yang pertama adalah bintang. Semakin banyak bintang, semakin cekap menggunakan tenaga. Okey, dan seterusnya dia bermula dengan 1 hingga 5 bintang. Dan biasanya kita akan memilih yang bintang 3 hingga bintang 5. Okey, di tengah-tengah ini diberitahu lebih banyak bintang, lebih jimat belanja. Okey, kenapa? Sebab bekalan elektrik itu kita bayar kan. Okey, jadi kemudian di sini ada satu lagi. Selain daripada bintang di atas, ada satu lagi bintang di tengah-tengah ditulis dengan angka. Okey, perkadaran tenaga pada peralatan, angka dalam perkadaran tenaga. Okey, di sebelah kiri ada informasi jenama dan model. Di sebelah kanan ada jenis peralatan. Okey, biasanya ini adalah tulis penyaman udara atau peti sejuk atau peti beku ataupun tulis dengan oven elektrik di sini. Okey, di sini adalah jenama dan model. Okey, kemudian di sini penggunaan tenaga dalam setahun. Jadi, penggunaan tenaga purata setahun untuk alat ini adalah 1,597 kilowatt per jam. Okey. Okey, selepas itu dia ada bagi sini perkadaran. Penjimatan tenaga berbanding dengan peralatan berlabel 2 bintang dalam peratusan. Okey. Dan ada juga diletakkan ujian piawai yang digunakan. Maksudnya alat itu telah diuji, ada ujian yang dia lulus. Okey, ini adalah label cekap tenaga yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Contoh soalan. Raja menunjukkan dua label cekap tenaga J dan K. Masing-masing ditampal pada dua penyaman udara. Okay. Label yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Tenaga membolehkan kita mengenal pasti peralatan elektrik yang cekap tenaga. Okay. Jadi soalan PPD 1 soalannya, gariskan perkataan yang betul bagi memberi maksud kecekapan tenaga. Jadi kita garis. Kecekapan tenaga merujuk pada penggunaan tenaga yang tepat atau cermat, berhemat atau sedikit, dan bijaksana. Okey, apakah jawapannya? Okey, sepatutnya anda boleh jawab kecekapan tenaga merujuk pada penggunaan tenaga yang mana satu? Cermat, lagi berhemat dan bijaksana. Okey, soalan yang kedua. Puan Sofia ialah seorang guru di SMK Seri Saujana. Dia telah diberikan tanggungjawab untuk membeli sebuah penyaman udara bagi bilik mesyuarat sekolahnya. Berdasarkan raja di atas, penyaman udara yang manakah yang patut menjadi pilihan Puan Sofia? Berikan sebabnya. Yang mana satu? Kalau kita tengok J dan K, penyaman udara mana yang kita akan pilih? Okey, kita tengok bintang. Bintang J ada 3, bintang untuk K ada 5. Jadi kita akan pilih yang 5 bintang. Jadi jawapan dia, markah pertama, penyaman udara K. Okey, jadi markah yang kedua, berikan sebabnya. Apakah sebabnya? Kerana penyaman udara K mempunyai 5 bintang menunjukkan lebih cekap tenaga. Okey. Begitu ya, tulis jawapan kalau masa peperiksaan. Tengok markah, tengok berapa poin yang perlu anda beri. Okey, seterusnya kita pergi kepada hasil pembelajaran yang seterusnya. Ada 4. Macam banyak, sebenarnya sikit saja. Yang pertama, menentukan jumlah penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik. Yang kedua, menghubungkaitkan penggunaan tenaga elektrik, kuasa dan masa dengan mengira kos penggunaan tenaga elektrik peralatan elektrik.
Yang ketiga, membuat audit kos penggunaan tenaga elektrik di rumah sebagai langkah penjimatan. Dan keempat, berkomunikasi mengenai kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Okey, ini adalah pendawaian yang kita akan guna di rumah. Okey, di rumah satu fasa beginilah. Ini kotak fuse. Ini meter elektrik baru sambung ke dalam kotak Swiss. Okey, ini 3 fasa. Kalau kita tengok ada banyak Swiss di sini. Okey, bukan Swiss, ini fuse. Okey, diikuti dengan meter elektrik dan barulah diikuti dengan kotak Swiss. Okey, kegunaan meter elektrik. Berfungsi untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan. Bacaan diambil untuk menentukan kos penggunaan tenaga elektrik. Dan bacaan meter diambil biasanya pada penghujung bulan. Ini yang tugas pembaca meter akan lakukan. Okey, sebagai contoh pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, unit yang lazim digunakan adalah kilowatt jam, kWj. Okey, jadi kuasa kilowatt darab dengan masa 1 jam. Okey, contohnya. Okey, berapakah unit tenaga dalam masa 1 jam? Okey, jadi sebagai contoh soalan. Sebuah cerek elektrik 2 kilowatt mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air itu jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. Okey, jadi kita tengok kuasa 2 kilowatt darab dengan 10 minit bahagi 60, dapatlah 1/3 unit. Okey, 1/3 unit darab dengan 21 sen, jadilah 7 sen. Okey, contoh soalan. Raja menunjukkan suatu label ditampal pada belakang sebuah televisyen. Okey, jenama dia shop. Okey, apa kita faham daripada label TV ini? Anak-anak sebelum tengok kepada soalan, tengok dulu apa yang diberi bahan di situ. Okey, shop ini adalah LCD color TV. Modelnya ini. Okey, dia menggunakan 66 watt. Okey, 66 watt. Setiap hari Zahid menonton rancangan kegemarannya selama 4 jam. Okey, hitung penggunaan tenaga elektrik sehari bagi televisyen itu. Jadi sehari dipakai selama 4 jam. Okey, dia punya rumus pun telah diberi. Okey, 66 watt 4 jam. Okay, kita tengok. Yang kedua, hitung kos penggunaan tenaga elektrik bagi televisyen itu selama sebulan. Jika kos unit ialah RM0.25. Okey, jadi soalan ini berkait. Dapat jawapan sini, baru boleh kira jawapan dekat sini. Okey, kita tengok macam mana nak mengira. Okey, kuasa elektrik sama dengan P sama dengan tenaga digunakan bagi dengan masa. Okey, jadi kuasa 66 watt bahagi dengan 1000, kita akan dapat 0.066 watt. Okey, tenaga elektrik yang digunakan darab 4 jam adalah 0.26 kilowatt per jam. Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik bagi televisyen itu selama sebulan. Kalau sebulan berapa hari? 30 hari. Jadi, kita darab saja 0.26 kilowatt per jam, kilowatt jam darab dengan 30 hari, darab dengan RM 0.25 ringgit. Dapatlah jawapan RM1.95. Okey, info sains. Gambar foto menunjukkan 2 biji mentol lazimnya digunakan di rumah. Mentol 40 watt menggunakan tenaga elektrik pada kadar 40 joule sesaat. Maksudnya, okey, manakala mentol 60 watt menggunakan tenaga elektrik pada kadar 60 joule sesaat. Okey, maksudnya mentol 40 watt dengan nilai watt yang lebih rendah menggunakan kurang tenaga. Dalam masa sesaat dia guna 40 watt. Dalam masa sesaat guna 60 watt. Jadi mana yang lebih menggunakan kurang tenaga? Yang 40 watt. Okey, ada beberapa rumus untuk mengira elektrik. Yang pertama, kuasa elektrik. Tenaga elektrik yang digunakan oleh suatu alat elektrik bahagikan dengan masa.
masa yang diambil. Okey. Unit SI bagi kuasa ialah watt. Kuasa 1 watt berarti 1 joule digunakan dalam masa 1 saat. Kuasa elektrik dirumuskan berikut. Okey, arus elektrik ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Unit SI bagi arus ialah ampere A. Dan cas elektrik ialah coulomb C. Arus elektrik dirumuskan seperti berikut. Arus elektrik sama dengan cas elektrik coulomb bagi dengan masa T. Voltan ditakrifkan sebagai tenaga elektrik digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik melalui suatu konduktor. Unit SI bagi voltan ialah watt. V, voltan dapat dirumuskan seperti berikut. Voltan sama dengan tenaga elektrik digunakan, joule bagi dengan cas elektrik. Okey, contoh soalan. Tenaga elektrik yang digunakan oleh pendingin hawa selama 2 minit ialah 180 kJ. Hitung kuasa dalam unit berikut, watt dan kilowatt. Okey. So kuasa elektrik watt, tenaga yang digunakan joule 180 kilojoule bahagi dengan masa. Okey. Jadi PE bahagi T 180 kilojoule bagi 120 saat. Okey, jawapan dia 1500 watt. Okey, macam mana mau tukar kepada kilowatt? 1500 watt kita bagikan dengan 1000 bersamaan dengan 1.5 kilowatt. Okey. Seterusnya, dengan menggunakan kuasa voltan dan arus elektrik, jumlah arus elektrik yang melalui peralatan elektrik dapat ditentukan. Okey, perhatikan contoh dan penyelesaian ditunjukkan di bawah ini. Okey, kita tengok ini carek elektrik. Okey, wattnya adalah 2.2 watt kilowatt. 2.2 kilowatt. Okey, jak elektrik nilai kuasa dia 2200 watt, nilai voltan 240 watt. Jadi sebuah jak elektrik seperti dalam gambar ditunjukkan mempunyai label 2.2 kilowatt. Okey, 240 watt. Hitungkan arus yang mengalir melalui jak ini. Jadi rumusnya adalah P sama dengan VI. P kuasa sama dengan voltan darab arus. Jadi untuk mencari nilai arus kita cuma terbalikan P over bahagi dengan V. 2.2 kilowatt bagi 240 voltan. Tukarkan kepada bentuk 2200 watt bahagi dengan 240 voltan menjadi 9.17 A. Okey. Soalan lain, sebuah ketuhar gelombang mikro berlabel 1.2 kilowatt 240 voltan disambungkan pada bekalan tenaga elektrik 240 voltan. Hitung arus yang mengalir melalui ketuhar ini. Okey. Jadi pengiraannya P sama dengan VI. Apa yang terjadi di sini adalah I. Jadi I sama dengan P bagi V. Jadi 1200 1.2 kilowatt kita tukar kepada watt sahaja. Jadi 1.2 darab 1000 menjadi 1200 watt. Bahagikan dengan voltan 240 watt. Dapatlah jawapannya 5A. Okey, kaedah penjimatan tenaga. Kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Okey, Suruhanjaya Tenaga menyediakan perkhidmatan seperti ECOS untuk kegunaan perindustrian dan perniagaan yang menggunakan konsep penjimatan penggunaan tenaga. Okey, ECOS tu disediakan ST Suruhanjaya Tenaga. Okey, untuk siapa-siapa yang ingin memohon untuk menggunakan kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Okey, bangunan hijau. Biasanya bangunan hijau ni dia menggunakan kurang tenaga. Kalau kamu tengok, bangunan tu bukannya diliputi semak, tapi sengaja ditanam dengan pokok. Ya, sengaja ditanam dengan pokok. Ada tujuannya. Okey, biasanya bangunan hijau seperti dalam foto ni menggunakan konsep penjimatan guna tenaga dan menjimatkan kos penggunaan tenaga elektrik. Okey. Antara ciri bangunan hijau adalah seperti sistem pengudaraan yang cekap untuk mengurangkan penggunaan alat pendingin hawa dan kipas. Reka bentuk yang memaksimumkan pencahayaan semula jadi
dapat mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik. Biasanya bangunan tu akan banyak menggunakan cermin dan reka bentuk dia tu membolehkan cahaya masuk ke dalam bangunan tersebut. Maksudnya kalau pada waktu siang dia akan menggunakan 100% cahaya daripada matahari. Okay, siang dia tak pasang lampu, malam dia akan pasang lampu lah. Okay. Lepas tu yang ketiga, pemasangan panel suria sebagai sumber tenaga boleh baru menggantikan sumber tenaga konvensional. Okay, di atas tu dia orang pasang panel suria, jadi tenaga elektrik yang dia guna tu lebih rendah kerana ada yang dijana secara sendiri. Okay, sampai di situ saja. Sekian dan terima kasih.